火箭啊！我们来拍一个向前了 Before we start PC, come. It's the model of the rocket. The model of the rocket. Okay, come. Represent the. 来who are around? 来，还有谁？OK, come. 我们来拍这个像先。不要撞还是？拍像。你的创造来了，来，你的创造，来， come. Okay, come. Okay. Done with the photographic thing. Then we can clear this and then we can mention others and we can begin. Keep it there. And alright, we can have it, leave it there. Okay, come. Alright, leave it there, alright, leave it there. You want to say something about this lah? You want just on the. Oh, okay. Let's start with that. Okay, come, we'll begin. Dr. Bo will begin. First, I would like to thank the supporter who contributed all these bird's nest for our election workers. Which is really full of vitamins and high protein diet will help them to get through the hectic election work. Saya ucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong yang menyumbangkan sarang burung ini kepada pekerja-pekerja pilihan raya kita, sebab ini berkhasiat dan juga protein tinggi, salah satu sumber tenaga yang baik kepada pekerja-pekerja pilihan raya kita kami, dan beberapa isu saya nak jawab berkenaan laporan dalam Farm Page Star berkenaan Timbara Pengerusi DAP Johor yang menyatakan sebagai secara peribadi lah, dia tak akan undi Parti PAS sebab Parti PAS, pemimpin Parti PAS adalah berkeras atas isu berkenaan hudud. Ini adalah pendirian peribadi beliau, tak ada berkaitan dengan Jawatan Kuasa Negeri Johor DAP, dan kita belum bermesyuarat lagi. Tapi saya ada SMS dan telefon beliau, berikan nasihat kepada beliau. Sekarang adalah waktu yang kritikal untuk Pakatan pada keseluruhan dan untuk juga masa depan rakyat kita nak buat satu keputusan. Dan DAP Johor sentiasa bersedia bekerja dengan semua pihak yang menentang rasuah. Itu sebab kita dalam berjaya menghasilkan satu manifesto bersama di semua parti komponen pada peringkat negeri pun, selain dari peringkat nasional. Ini menunjukkan Pakatan Johor dan juga peringkat kebangsaan, kita bukan saja tak ada masalah, tapi perbatuan kita memang kukuh. Walaupun pemimpin mempunyai hak kepada pandangan mereka tersendiri, tapi seperti manifesto bersama peringkat negeri Johor atau peringkat nasional sehingga buku tinggal dan semua dokumen itu adalah usaha kolektif, kolektif atau bersama dalam pakatan. Mana-mana pemimpin
tak kira PAS, DAP atau PKR, saya menyuruh kita kena menghormati usaha bersama atau kolektif dalam pakatan, termasuk saya lah. Oleh itu, kita masih memegang kuat kepada persetujuan bahawa agama Islam adalah agama rasmi dan kita menyanjungi institusi-institusi Raja Melayu. Kita menghormati bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, walaupun hak mempelajari bahasa ibunda juga dihormati. Dan semua itu adalah dalam prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan. Tidak sepatutnya dipertikaikan dan diperdayakan sebagai alat untuk memancing undi oleh mana-mana pihak. Oleh itu kita tegas, kita berpendirian tegas memang Pakatan Negeri Johor. Kita kali ini pun berkempen ikut garis panduan dalam manifesto bersama. Ini merupakan satu kejayaan yang besar sebab kita menghasilkan manifesto bersama Pakatan Negeri Johor sebelum BN mengemukakan manifesto mereka bersama buat kali pertama di peringkat negeri Johor. Mereka mengakui dulu tak pernah ada manifesto bersama. So itu adalah satu batu asas untuk kami semua dalam Pakatan Negeri Johor. Oleh itu saya sudah menasihat saudara Norman Fernandez menghormati usaha bersama hasil sebagai seorang pemimpin lah. Dan juga saya menasihat beliau sebagai seorang Katolik yang kuat. Isteri saya pun Katolik. Saya tak ada sebagai seorang berpegang kuat pada agama beliau. Saya nasihat beliau bolehlah mendapatkan nasihat daripada Bishop dan Archbishop. Boleh nak telefon Pope dekat Vatikan pun boleh dapatkan pandangan mereka. Sebab ini dia tak boleh mewakili semua Katolik di negara ini atau seluruh dunia ini. Itu cuma pandangan beliau sendiri. Dan saya tetap menyuruh semua masyarakat bukan Islam sokong parti PAS dan parti PKR dan DAP. Di sebaliknya, saya harap semua kalangan Islam akan sokong Pakatan juga. Dan ini tidak akan jadi satu isu yang menjejaskan perpaduan warga Malaysia. Sebab seperti berlaku di Pilihan Raya Kecil Tenang, di mana 7% pengundi Tionghoa di tengah bandar labis kubu Presiden MCA dan anaknya Suati Yong, 7% pengundi Tionghoa yang sokong calon parti PAS Cekung Nur Malah. So kalau semua kalangan masyarakat menyokong semua calon parti Pakatan, tak kira Cina, Melayu atau India, permasalahan perpecahan rakyat Malaysia tidak akan tertimbul. Bukan saja tak akan tertimbul, kita perpaduan lagi kukuh di bawah Pakatan. Tak kira calon parti PKR PAS atau DAP, Cina, Melayu atau India, Ibang Kadazan, asalkan wakil rakyat akan menegakkan satu kerajaan yang bersih, amanah dan cekap. Itulah salah satu cara kita akan pecahkan divide and rule, pecah atau perintah taktik Barisan Nasional. Oleh itu saya sudah nasihat saudara Norman sebagai seorang pemimpin kanan di negeri Johor, Pakatan Johor, beliau sepatutnya lebih berwas-was mengeluarkan sebarang kenyataan pada waktu ini yang ketika akan mengelirukan keadaan.
Sebab saya bukan Katolik lah, saya tak boleh bagi nasihat berkenaan agama. So saya nasihat saya itu lebih baik dia telefon bishop di kawasan wilayah selatan, atau telefon Archbishop Malaysia, atau boleh telefon Pope pun boleh dekat Vatican. Okey, apa soalan? Ya, okey. Sebelum itu ada beberapa saya bagi dulu. Yang pertama, dalam dua ceramah semalam, satu di Setulang dan satu di Skudai, saya ada menanya para beribu-ribu orang yang ada menghadiri dua ceramah itu mengenai adakah mereka puas hati mengenai kekurangan kadah jenayah di Johor Bahru dan tempat sekeliling Johor Bahru dan sama ada mereka masih merasa penakutan mengenai jenayah, the fear of crime. Dan saya cadang mereka yang takut, fear of crime, dan rasa sanksi mengenai kedudukan jenayah di Johor Bahru dan sekeliling Johor Bahru tunjuk tangan. Dan saya terperanjat, bukan sahaja ramai tetapi 100% rakyat, semua kaum tunjuk tangan di Setulang, di Skudai, yang menunjuk betapa seriusnya masalah keselamatan sendiri, personal safety dalam Johor Selatan. Kenapa Kerajaan Barisan Nasional, kenapa Perdana Menteri yang ada National Transformation Program, di mana kurang jenayah ialah satu daripada 7 NKRA, satu tujuan utama untuk agenda National Transformation. Dan kenapa Menteri dalam negeri Hishamuddin, seorang yang berasal daripada Johor Bahru, tak tahu mengenai perkara ini? Mereka sudah memegang jawatan penting, Najib sebagai PM, Hishamuddin sebagai Home Minister untuk 4 tahun. Dan saya rasa inilah satu kegagalan yang terbesar mereka, oleh kerana tidak boleh mempertahankan hak asasi rakyat. Dan apa lebih hak asasi rakyat ialah rasa keselamatan, right to personal life and di mereka, protection, perlindungan untuk warga negara atau pelawat, pelancong, pelabur ialah satu basic function, tugas yang pokok mana-mana kerajaan di mana-mana negara sebenarnya semenjak ada human civilization tamadun manusia, di mana ada tamadun manusia, ada organized society, ada kerajaan. Satu basic function ialah untuk memberi protection supaya rakyat ada keselamatan. Ini pun 4,000 years ago, 5,000 years ago, mana-mana, China, India, Egypt, Middle East, basic function of a government is to protect the people, to ensure safety. Dan kalau this basic function also cannot be performed, the government has lost the right to rule.
And I say that the PM and the Hishamuddin has lost the right to be ministers and PM because they just fail in the most fundamental duty of a government, of any government. They fail. Sehingga 100% rakyat dalam ceramah Setulang, ceramah Skudai, semua kaum rasa tak selamat dalam Johor Bahru. I'm shocked. I'm utterly shocked. I know there's a big problem. I've raised this parliament. I think I was the first to talk about the fear of crime. Bukan sahaja masalah jenayah, tetapi penakutkan mengenai masa itu. Masa itu Home Ministers 10 years ago, Home Ministers, Pak La dan lain-lain, dan satu masa Razi, mereka tak ambil perhatian mana ada fear of crime. Mana ada fear of crime. 10 tahun apabila kali yang pertama saya bangkit hal ini, bahawa fear of crime is something that government perlulah menangani. Dan sekarang mereka mengakui fear of crime dalam NKRA. Tetapi tengok 100% penduduk Johor Bahru dihantui oleh fear of crime. I want to ask Najib, what have you been doing the last 4 years? I want to ask Hishamuddin, what have you been doing the last 4 years? Utter shame, utter failure, abdication of responsibility. Dan rakyat Johor Bahru ada hak untuk merasa marah dan kutuk kegagalan, abdication yang berlaku. Sehingga 100% rakyat di Johor Bahru rasa takut mengenai masalah jenayah. And I think on this alone, all the BNMPs, all the candidates Barisan Nasional di peringkat parlimen atau di peringkat negeri patutlah ditolak. 6 kawasan parlimen, 13 kawasan Dewan Negeri patut ditolak oleh kerana mereka sudah gagal. I want to ask Syahrir, so, dia dianggap sebagai seorang ahli parlimen yang model MP. I want to ask Nurjani, seorang yang anggap sebagai a good MP. Apa mereka sudah jadi dalam all these years sehingga 100% rakyat rasa tak selamat? What have they been doing? And what have all the MPs, Khalid Nordin, what have you been doing? Kalau nyawa, keselamatan rakyat di Johor Bahru pun tak boleh membela, haven't they failed? Adakah all the candidates Barisan Nasional dalam 6 buah kerusi parlimen, 13 kerusi adun, would they collectively apologize to the people of Johor Bahru atas kegagalan mereka untuk mempertahankan hak pokok, the right to personal safety? Betul? It must be make a big issue. I'm shocked, utterly shocked. I still cannot sleep over it. How can I feel outraged? Does Syahrir feel outraged? Does Khalid Nordin feel outraged? Does Nurjani feel outraged? Does Ghani Osman feel outraged? He's a Menteri Besar of a state where the capital of the state is the capital of crime in Malaysia. Capital of crime in Malaysia. Betul, itulah tanggungjawab federal, tapi dia Menteri Besar. What has he done to make sure that the Johor Bahru is not the capital of crime in Malaysia? He has been a Menteri Besar for 18 years, 4 terms. Saya puji dia. Dia seorang yang bertanggungjawab, adalah membawa pembangunan, kemajuan kepada negeri Johor. But what has he done to ensure that Johor ialah selamat, Johor Bahru ialah selamat, dan tidak ada nama buruk sebagai capital of crime in Malaysia. Saya rasa inilah most shocking, and I want to ask Ghani Osman whether he agrees with me. This is the most disgraceful of all. He will share my outrage that the people of Johor Bahru have had to live under such a trauma about kadar jenayah yang begitu tinggi dan pun fear of crime.
boleh agree with me or not. Itu pertama. Kedua, semalam saya ada jemput Ko Sukun datang. I don't see him around. Mana Ko Sukun? Dia ada mencabar saya untuk Ko Sukun threw a challenge to DAP advisor Lim Kee Siang to make a formal stand on hudud the Islamic law. Saya kata, come lah. Kalau dia tak faham tu daily press conference ini, dan saya akan jawab apa-apa soalan dia ada. Oleh kerana pendirian kita mengenai isu ini sangat jelas. Tidak perlu untuk repeat. It is there, very clear. And for a person like with a PhD, like Ko Sukun, he's still unclear. Let him come, let him explain, and we'll show how stupid he is. But he's not here. So I hope that Ko Sukun and others, PN leaders, will not just play politics for the sake of playing politics. And his absence, I think, is the best answer. That he knows there's nothing to try to capitalize on this. The position of the DAP on hudud is very clear, has always been consistent and constant. And except for UMNO and BN, which wants to capitalize on this, front page here, front page there, when the fact is very clear, and we are not going to fall into the trap of the BN and UMNO and the UMNO propagandists, because if anybody can check what we have been stated in the past, it represents our position. Ketiga, semalam saya ada mengutuk mengenai cara-cara campaigning yang sangat kotor, yang sangat tidak bertanggungjawab, dan kita patut elakkan khasnya di Glan Patah. Dan sebab itu saya ada menjemput Ghani Osman. Kita bersama-sama untuk memastikan bahawa Glan Patah akan jadi satu model campaigning PRU 13 yang bersih, yang gentleman, yang adil, tidak ada sesiapa yang memainkan kad agama, kaum atau agama, play the race or religious card, tidak ada perbohongan, fitnah dan dusta, no character assassination, no personal attack, no lies, tak ada corruption of money politics. Bahawa example, sampai sekarang tak ada reaction from the gentleman, the UMNO gentleman politician Ghani Osman. Saya tak tahulah kenapa tidak ada response from the UMNO gentleman politician Ghani Osman. Tetapi pagi ini apabila kita ada melawat pasar Skudai, pasar Peladang di Skudai, dan kita dapat mix semua kaum ada di sana respons yang sangat menggalakkan. Tetapi pada akhirnya, at the end of our lawat, adalah seorang daripada MCA yang beri risalah, risalah yang sangat jelas mengandungi fitnah, dusta dan perbohongan. Inilah apa ya siri dua. Nampak tak ada siri satu lah. DAP Muslim Islam Melayu dan Raja. DAP musuh Islam Melayu dan Raja. Dan ada perbohongan semacam ini. Sewaktu DAP mendapat Perak ketika PRU 12, mereka mengkepung bangunan SUK Perak. Kalau pembangkang menang dalam PRU 13, apakah mereka juga akan mengkepung Putrajaya pula pada malam kemenangan tersebut? Ingat, komunis hanya meletakkan senjata, tapi mereka tidak pernah
menyerahkan kalah. Artinya saya anti Melayu, anti Islam, anti Raja, dan saya komunis. Sangat jelas, itulah message. Saya anti komunis. Saya komunis. Itu kali yang pertama saya dapat itu dakwaan yang baru lah. Nampak ni I'm having a collection of all sorts of allegations. Berapa muka? Banyak muka. Berapa muka? Itu DAP racist. Wah, ada itu 5 bintang. Macam kita orang daripada 5 bintang itu the komunis lah. DAP berniat jadikan Malaysia. Oh, saya sebelum baca lah. I'm just reading it now. DAP berniat jadikan Malaysia negara komunis. Wah, itu new discovery. DAP berniat menjadikan Malaysia negara komunis. Mereka pernah tuduh bahawa DAP mahu jadikan Malaysia sebagai a Christian state. Christian state. Muka depan utusan Malaysia. Bohong besar. Sekarang DAP dan 5 ekor babi. Sangat shocking lah. Itu dalam temple dia menjadi isu. Al-Quran dipermainkan, playing the race card, playing the religious card, semua bohong dan fitnah. PAS akui DAP racist, semua bohong. DAP biadab, DAP tolak hudud dan hina Islam. Cabaran DAP sesakan umat Islam, DAP dui standard, kafir, habi DAP boleh bertazkirkan dalam masjid. DAP larang lawangan azam, semua bohong. DAP pijak kepala. Pijak kepala, kepala itu Petrus Patik mohon derhaka dan lain-lain lah. Tragedi 13 Mei 1969. Wah, very thick. Banyak wang digunakan untuk risalah yang tidak, yang palsu ini. DAP mempergunakan Nizar DAP penyamun. Wah, DAP penyamun dan lain-lainnya. DAP kuat Islam. Apa yang penting dalam booklet ini ialah tiada tunjuk printer dan publisher. Siapa printer? Siapa publisher? Tiada orang. No printer, no publisher. Turun daripada langit. Dan ini diedarkan oleh seorang Tionghoa, MCA, Kelang Patah, dan sangat tidak bertanggungjawab. Adakah Ghani Osman rela untuk mengutukkan tindakan ini, untuk mengutukkan pengedaran risalah ini dan pun tindakan ini dan orang yang bertanggungjawab dalam perkara ini? Tentu bukan orang biasa. Ini siri kedua. Siri pertama saya lihat daripada internet. Siri pertama mana itu? DAP racist. Ini siri saya pun kali yang pertama saya lihat ini. Ini siri 2. Siri pertama, DAP racist, berapa muka? 26 muka. Oh, itu 26 muka. Ini mungkin pun 26 muka. Saya tahu ada siri ketiga, siri keempat sehingga hari undi lah. Tapi kita mahu mengutuk sekeras-kerasnya. Saya mau tanya Ghani Osman, are you prepared to show that you are a gentleman politician? And berbeza daripada the whole run of pemimpin-pemimpin UMNO dan BN yang rela menggunakan taktik-taktik yang begitu kotor untuk pancing undi. Kenapa kita perlu buat begitu? Kita serah kepada pengundi-pengundi untuk
buat keputusan siapa patut harus dipilih. Menang-menang, kalah-kalah. Tak perlu untuk menggedaikan masa depan negara dengan menggunakan taktik-taktik yang kotor. Race card, religious card, lies, falsehoods, menggunakan wang, mencurahkan wang berbilion-bilion ringgit dan selainnya. Dan saya harap bahawa Ghani Osman will show his leadership in Gelang Patah at least. Kalau bukan di Johor, kalau bukan di Malaysia, sekurang-kurangnya di Gelang Patah di mana beliau bertanding sebagai ahli parlimen, calon ahli parlimen, tunjuk bakat pimpinan dia untuk mencegah, untuk berhenti tindak tanduk yang tidak bertanggungjawab ini. Let's just see whether Ghani Osman can stop this irresponsible politics. Dan kalau Ghani Osman tak boleh berhenti dan cegah irresponsible politics ini, soalan akan bangkit. Bagaimana beliau boleh influence, boleh berhenti menamatkan politik yang tidak bertanggungjawab di negeri Johor atau di negara Malaysia. Itulah perkara yang kedua. Perkara yang, dan ini sangat berbeza dengan apa yang kita di AP dan Pakatan Rakyat kita buat. Kita ada risalah-risalah. Number one, kita ada risalah printed ada? Ya, printed and published right. Kita bertanggungjawab mengenai risalah-risalah yang kita keluarkan. Tetapi on their side, saya percayalah kalau you go and check pejabat-pejabat, center-center, UMNO, MCA, you can find all these things there lah. All these lies and falsehoods there. This risalah-risalah there. Kita ada ceramah, tetapi kita ada risalah. Tetapi manifesto Pakatan Rakyat, dan lain-lain, we accept authorship and responsibility. Dan kita tidak main race card, religious card semacam ini. Islam dimartabatkan, Pakatan Rakyat Pulau Pinang, kerajaan berjiwa rakyat. Dan semua fakta-fakta Islam, bagaimana Islam dimartabatkan, suara rakyat, suara keramat, Pulau Pinang, Caknah, kebajikan rakyat, dan semua perumahan untuk rakyat dan lain-lain. Kedudukan Islam di negeri Pulau Pinang. Keadaan itu fakta-fakta, bukan propaganda saja. Dan kita pun ada billboard. Apa billboard kita? Yang DAP dan PR membela hak orang Melayu dan Islam terbukti bahawa dasar PR peruntukan mengikut keperluan peruntukan hal ehwal Islam PR negeri Pulau Pinang meningkat 300%. Tapi bukan kempen fitnah, dusta dan bohong. Mereka hari-hari ada full page advertisement. Of course, this is one of the favorites lah. 行动党的改变会将柔佛州变成另一个自然单州. Dalam masa pun ada lah, bahawa perubahan DAP akan menjadikan Johor sebagai lagi satu kerajaan. Kenapa? 为什么行动党的改变会将柔佛州变成另一个自然单州? Kenapa? Kenapa perubahan yang kita mau lihat, yang mau berlaku dalam negeri Johor akan akibatnya menjadikan Johor sebagai lagi satu buah negeri Kelantan. Bukan kita bersetujui mengenai propaganda yang dilemparkan terhadap negeri Kelantan. Tetapi kenapa bukan
行动党的改变，perubahan DAP 会将罗浮州变成 akan menjadikan negeri Johor一个并州。Penang, Johor menjadi lagi satu Penang. Kenapa? Perlu Kelantan atau Selangor, Penang, Selangor. Nah, sebab itu lies, dusta, fitnah untuk mengkelirukan, untuk menipu rakyat jelata. Akhirnya perkara yang sama sebut ialah dalam patah masalah pengambil tanah. Tahun 1994 saya ada melawat dalam patah. Oleh kerana masa itu masalah pengambilan tanah khasnya dalam patah berlaku beramai-ramai oleh kerana projek-projek Second Link dan Iskandar. Itulah projek. Dan oleh kerana ada pindahan kepada Land Acquisition Act yang membolehkan kerajaan ambil tanah dengan tujuan tidak terhad kepada public purpose, can be any purpose, dan membuka jalan untuk salahgunaan kuasa yang besar. Sebenarnya kita pernah ada keluar ini buku masa itu dalam 30 hari bulan Julai 1991. Parlimen ada meluluskan satu pindahan kepada Land Acquisition Bill, Land Acquisition Act. Dan itulah satu pindahan yang sangat penting, dan kita memaksa ada satu division, ialah mau undi tiap-tiap ahli parlimen tunjuk pendirian mereka. I force a division. Dan oleh kerana ini masa itu 99 sokong 25 yang menentang, dan kita mengambil tindakan itu oleh kerana kita tahu dan faham bahawa hasilnya bahawa Land Acquisition Amendment itu akan menidakkan, will deprive Malaysians, menidakkan rakyat Malaysia of their constitutional right to property. Yang pertama akan menidakkan hak rakyat Malaysia, hak kelembagaan mereka, the right to property, harta benda, one of the fundamental rights. Then will be the mother of all corruption, abuses of power, conflict of interest and unethical practices. Yang akan menjadi ibu kepada segala rasuah, salahgunaan kuasa, percanggaan kepentingan dan amalan yang tidak etikal. Itu apa dua poin saya highlight dalam parlimen kenapa kita menentang bil itu. Nah, akhirnya berlakulah pengambil tanah secara tidak adil di Kelang Patah, beratus smallholder menjadi mangsa. Dan dalam tahun 1994 sebenarnya, January the 8th 1994, itulah kita menanjurkan satu conference against land acquisition abuses and injustices at the Federal Hotel Kuala Lumpur on Sunday, January the 8th 1994. Saya menganjurkan satu conference national terhadap segala pilihan guna kuasa akibat daripada pengambilan tanah, undang-undang pengambilan tanah, dan antara mereka yang ada masa itu ada menghadiri ialah Tunku Razali Hamzah, masa itu Presiden Semangat 46. Dan dalam konferensi itu kita akan ada meneluskan beberapa ketetapan bahawa ketetapan antaranya ialah untuk mencegah cara-cara untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan ketidakadilan oleh kerana pengambilan tanah oleh pihak yang berkenaan.
untuk memberi ruang dan masa untuk mereka yang menjadi mangsa untuk cabar pengambilan tanah oleh kerana tidak adil, dan pun ada safeguard di mana kalau ada pengambilan tanah bahawa tuan punya tanah boleh ambil bahagian dalam pembangunan tanah tersebut, supaya bukanlah tuan punya tanah menjadikan mangsa, tetapi boleh ada ambil bahagian dalam pembangunan tanah-tanah tersebut dan cadangan-cadangan yang lain. Kalau Pakatan Rakyat boleh memerintah 5 hari bulan, resolusi yang diluluskan oleh National Conference Against Land Acquisition Abuses akan menjadi panduan untuk satu undang-undang yang baru mengenai tanah, supaya land owners dapatlah protection daripada segala penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa ini. Dan di sini saya sangat rasa kesal bahawa sehingga hari ini Perdana Menteri belum buat apa-apa kenyataan mengenai laporan Suhakam mengenai masalah land rights orang asli di Semenanjung, NCR land di Sabah dan di Sarawak. Dia ada sekarang di Sarawak. Kenapa isu ini yang begitu besar di Sarawak beliau diam saja, dan saya harap bahawa beliau bolehlah dengan tidak delay lagi membuat satu pendirian bahawa Suhakam boleh mengeluarkan mengumumkan laporan itu, dan pendirian beliau mengenai 75 perakuan dalam laporan Suhakam mengenai menghormati hak-hak orang asli kawasan tanah, dan pun hak mengenai masalah NCR di Sabah dan Sarawak. Okey, ada apa soalan? Tak perlulah soalan begitu banyak perkara. Berkenaan dengan pernyataan Timang Mengisi DAP dalam Besar tu, so apa tindakan DAP pusat? Dr. Bu, answer that. I sudah jawab tadi. Tak ada tindakan apa-apa? Ada tindakan daripada I sudah beri nasihat dia supaya dia boleh telefon, sebab saya bukan Katolik. Kalau kita pemimpin parti sudah bagi nasihat lah, dia boleh dapat nasihat dari Bishop atau Archbishop atau Pope, boleh berkenaan dari segi agama apa yang komen dia sepatutnya buat pada waktu. So DAP pusat akan ambil tindakan apa lah? Kita sudah bagi nasihat lah, itu tindakan kita sudah bagi nasihat. Apa reaksi dia? Reaksi Norman? So far tak ada. Dia tak reply message tu. Tak ada. Yang last message bagi dia, please call Bishop or Archbishop or even the Pope for advice. So, do you afraid that this is going to be 会滚雪球效应？ Which one is that now? What are you referring to? The Mr. Norman thing is going to. I think all right, that Dr. Bu has already explained, and I don't think that there will be any further developments. So, you don't think that is going to be others DAP members or leaders is going to against the Hudud things? They will Against the? the Hudud. We all, our position on Hudud is very clear. And they are maybe they are tarik out of the DAP. I think that one we'll see what the Dr. Bu has spoken to Norman. What is the position that you leave with Dr. Bu lah? Norman is a faithful Catholic lah, his own opinion, feeling about his own religion, but I'm not in the position to comment. So I advise him to take advice to call up the Pope or Archbishop or the Bishop for further advice, or even any church father and all that. Because it's he always told me he feel very strong about his own religion. He's entitled to his own views, but it doesn't represent the whole individual's views. Do you afraid that it's going to affect the other DAP leaders? That they will follow the Norman's. I don't think so lah. I don't think so. Basically, our state committee is very united. Even Norman, I don't think is doing in any with any ill intent to destroy PR, but
he always saw that he feel very strongly about religion. That's why it's advice. You know, we are a political party. We're not a religious body. He's entitled to view. That's why the most appropriate channel for him to seek views on religion will be Bishop, Archbishop, or the Pope of the Catholic Church. Okay, any other questions? Encik Lim, kerana OCPD Putrajaya iaitu Tuan Supipi telah lodge a report tentang itu iklan kempen DAP dimulai kerana ada ayat jenayah meningkat rakyat derita dan itu iklan kempen telah diturunkan. So ada apa komen tentang hal ini? Apa itu istilah? Ya. Apa itu sentence ayat? Jenayah meningkat rakyat derita. Tapi iklan Jenayah meningkat rakyat derita. Betulkah? Betulkah? Setuju kah? Atau tak setuju? You all agree? I think common sense of it seems to be nothing wrong with that one. It's not to blame the police. I think we have nothing against the police. I mean, we have to help the police. We need the police. Mana-mana negara pun perlu polis. Kita mahu polis adalah menjadi satu pasukan profesional, cekap dan world class. Dan dalam parlimen saya ada selalu kita mahu kita tak boleh menjadi musuh polis, boleh kerana kita mana-mana negara kita pun perlu satu police force untuk menjaga keselamatan rakyat. Tetapi apa mahu ialah satu force police yang professional, efficient, independent dan utamakan keselamatan rakyat dan bukan sebagai satu berlagak sebagai satu escort untuk politician sahaja. Dan tak boleh nafikan bahawa jenayah ada meningkat. 2 hari dahulu timbalan ketua penggara Syafruddin Ibrahim dibunuh di Putrajaya. Ini itu bukti jenayah meningkat, isn't it? Satu minggu dahulu 20 hari bulan April, Irene Ong dibunuh semasa beliau jogging dan mahu menyelamatkan anak dia daripada dicederakan. Dan kalau jenayah meningkat, rakyat derita. Itu I think it's a statement of fact. Saya tak tahu apa salah di sana. Ini bukan satu serangan terhadap pihak polis. Ini satu seruan supaya kita mahu satu masyarakat di mana jenayah kurangkan supaya rakyat boleh menikmati satu kehidupan yang selesa. Dan mungkin ada orang yang menganggap ini satu attack on the police. It is not. I don't know. Saya tak tahu, ini kali yang pertama saya tengok itu ayat lah. Dan I see it. I don't see it. It's not an attack on the police, but a failure of the Barisan National Government tidak boleh menandakan satu keadaan di mana jenayah kurang dan rakyat boleh rasa selesa. Tetapi kita berulang kepada pihak polis, kalau mereka buat laporan, mau siasat, mau rujuk perkara kepada Peguam Negara, itulah hak dan tanggungjawab mereka. Tetapi saya tak lihat ada apa-apa kesalahan di sini. Dan sebenarnya ini patutlah saya percaya semua kaum, semua rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang Tionghoa, Kadazan dan Iban boleh bersetujui dengan ayat itu. Dan saya percaya semua pemerintah bersetuju. Bukan? Betul? Please report that. Dan alasan polis ialah iklan kempen ini akan menyebabkan tu rakyat benci dan hate the police. That's why I say it's not anti-police. Is it anti-police? No. You read that thing. Is it anti-police? Jenayah meningkat, rakyat derita. Is it anti-police? Is it an attack on the police? It is not an attack on the police. It is to say that that is what we want. It's not an anti-police statement. If it is anti-anybody, it is anti-Hishamuddin. It is anti-anybody. It is anti-Hishamuddin. It is anti the government, which is responsible for ensuring efficient, a competent, a professional police force, and their failure to ensure that we have such a force.
So it is not. So I'll call on the policeman to regard it as anti-police. It's not anti-police. If there's anti-anybody, it is anti the Hijamuddin. Okay. Anybody disagree? Nobody disagreed. All the press agreed. Please also report that. Ada apa soalan lagi? Mr. Kisam, so just want to confirm with you. So DAP is definitely completely against with Hudud. Is that the statement is still clear, right? The DAP position is Hudud is not suitable for a plural society like Malaysia. Why should we be against and for? Where are you from? I'm from ETV. Just I want. Okay, I want to be very sure. Why must we against and for? The whole question, our position. Why should we go to a position of being anti? Correct or not? Why should we be anti? But we are saying that for Malaysia, Hudud is not suitable. And as far as Pakatan Rakyat is concerned, we have agreed that there must be a consensus among the three parties before any policy can be implemented. So, I mean, that's very clear. So why should be anti, why should be for, why should a front page be used in the Star, in the Straits Times, and the Urdu Sun? The whole thing is playing politics. So we do not want to fall into that trap. Why should the press also fall into a trap? The press also should be careful not to fall into the UMNO BN trap. So please just say that we have to be anti. Our position is that Hudud is not suitable for a multiracial society, and if it's implemented, all the three parties must agree. That's all. And at present, it is not in the manifesto. Yes, Jenayah meningkat, rakyat menderita. Ini kalilah ubah. Setuju? Setuju tak? Siapa tak setuju? Nobody disagree. All agreed. Kita mahu satu masyarakat yang selamat, bukan? Okay, any questions? If not, thank you very much. Okay. Okay.